Baik, pada 26 Jun lepas, Fitch Solutions Country Risk and Industry Research menyemak semula unjuran defisit fiskal bagi 2022 untuk Malaysia kepada 6.5% berbanding 6.3% tahun ini. Bagaimana ini dapat diurus dengan lebih baik? Kerana kita melihat bahawa hasil yang tinggi, hasil petroleum dan pada masa yang sama pertembungannya berlaku dari segi sudut subsidi yang kian meningkat disebabkan oleh kadar inflasi yang cuba dikawal. Subsidi seperti minyak RON 95 dan juga beberapa subsidi lain. Meskipun ada subsidi, beberapa item sudah pun ditarik balik, keseimbangan itu adalah satu perkara yang amat sukar dilakukan bagi pihak kerajaan dalam menguruskan dasar fiskal selain perubahan dasar monetary pada ketika ini yang berlaku juga. Bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia, Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Doktor, selamat pagi. Waalaikumsalam Najib. Doktor, kita melihat kepada cabaran ekonomi pada ketika ini, Doktor. Untuk melihatkan bahawa untuk memberikan ruang yang terhad pada ketika ini kepada kerajaan untuk bertindak menguruskan fiskal disebabkan oleh cabaran ekonomi ini, kita masih lagi mungkin mengamalkan bajet yang mengembang. Dan juga namun kalau kita melihat hasil, kita juga agak mendata. Kalau kita melihat ini mungkin membawa kepada semakan menurun oleh Fitch sendiri. Dalam situasi sukar dan juga tidak banyak pilihan ini, Doktor, apa yang boleh kerajaan lakukan? Kedua, adakah pelabur sudah pun mengambil kira aspek cabaran ekonomi adalah bersifat sejagat dan bukannya eksklusif kepada Malaysia sahaja, Doktor? Okey, saya rasa yang nombor dua tadi itu, kebanyakan para pelabur telah menganggarkan bahawa keadaan ini akan berlaku kerana situasi kejutan ekonomi nampak gayanya masih lagi terus berlaku. Namun situasinya agak berbeza berbanding dengan COVID-19 kerana kita berhadapan dengan suasana kenaikan inflasi yang tinggilah. Jadi itu menuntut pihak kerajaan untuk terus-menerus memberikan bantuan kepada rakyat dan juga para peniaga. Walau bagaimanapun, dari segi pengurusan keuangan kerajaan juga perlu diambil perhatian juga kerana kalau defisit ini tidak diurus dengan baik, maka ia boleh memberi kesan langsung kepada kadar inflasi itu sendiri juga, dan juga dari segi confidence di kalangan para pelabur. Justru yang soalan yang pertama tadi itu, apa yang perlu kerajaan lakukan? Pertama, saya rasa kerajaan perlu menyatakan apakah tindakan mereka dari sudut bagaimana mereka perlu menguruskan keuangan kerajaan. Kalau perlu berlaku suatu reformasi seperti reformasi terhadap subsidi dan sebagainya, maka perlu diberitahu rasionalnya kepada rakyat. Apakah signifikan terhadap reformasi tersebut dan kenapa reformasi itu perlu dilakukan. Sekiranya tidak dilakukan, apakah akibatnya. Jadi dari segi komunikasi itu perlu dijelaskan sejelas-jelasnya supaya rakyat faham kenapa kerajaan perlu mengambil langkah sedemikian rupa. Saya rasa dari segi komunikasi itu merupakan langkah pertama lah bagaimana kerajaan perlu memperbaiki kedudukan keuangan mereka. Doktor, kerajaan juga telah umumkan rancangan untuk menyatukan kewangan awam dalam beberapa bulan akan datang, termasuk juga subsidi yang dikatakan lebih disasarkanlah kepada bahan api dan makanan. Kemungkinan juga akan ada pengembalian semula kepada skim cukai barang dan perkhidmatan GST iaitu daripada SST. Namun masih ada risiko penurunan iaitu downside risk pada ramalan fiskal tersebut. Jadi apakah downside risk yang masih wujud dan perlu diberikan perhatian? Okey, downside risk dari segi fiscal deficit itu memang dijangka akan berlaku lah kerana hasil tidak meningkat tinggi manakala perbelanjaan masih lagi meningkat. Downside risk yang saya rasa ialah dari segi yang saya sebutkan tadi, kejutan ekonomi yang masih terus berlaku. Selain daripada inflasi juga, kita sedang berhadapan risiko kemelistan ekonomi di peringkat negara-negara maju seperti di Amerika Syarikat, di Eropah dan sebagainya. Cakap-cakap dengan kemelistan ekonomi telah mula mendapat tempat. Justru sebagai sebuah negara begitu terbuka dari sudut perdagangannya, dari sudut pelaburannya, sudah pasti sekiranya risiko downside ni kalau berlaku, maka ia menuntut kerajaan untuk terus campur tangan. Jadi downside risk ni memang ada. Namun seperti saya katakan tadi itu, saya rasa dari segi pasaran kewangan memang dah faham dah. Maksudnya memang keadaan semasa ni defisit fiskal ni memang tak dapat dikurangkan. Kalau tahun lepas kita mencatat 6.4%, kalau katakanlah kekal pun juga 6.4%, nampaknya mungkin dapat dilakukanlah. Tapi kalau nak menurut apa yang diunjurkan pada belanjawan yang lalu, iaitu 6%, agak sukarlah untuk dikekalkan memandangkan terdapatnya kenaikan dalam perbelanjaan subsidi dan sebagainya. Namun yang penting, apakah rancangan seterusnya sekira ekonomi mula pulih. Pemulihan itu mungkin memakan masa lah. Tapi risiko telah pun diketahui, tapi yang penting kita perlu bentangkan apakah roadmap yang
yang perlu dilakukan bagi memastikan kelestarian keuangan kerajaan. Doktor, kalau kita melihat juga bahawa Kementerian Kewangan sendiri menyebut bahawa pada bajet 2023 nanti akan memberikan penekanan yang lebih besar terhadap aspek pembaharuan struktur dan juga pengukuhan dan juga daya tahan ekonomi ini. Mungkin apa jangkaan atau apa yang harus terkandung dalam bajet 2023 ini? Saya rasa perubahan struktur tu perlu berlaku. Contoh dari segi sektor pendidikan, dari segi sektor kesihatan. Justru kita perlu memahami bahawa apabila kita mengurus ekonomi ini, bukan sahaja dasar monetary, dasar fikir sahaja, namun terdapat berbagai lagi dasar-dasar yang penting yang perlu dilaksanakan yang berbentuk struktur jangka panjang. Dan sudah pasti ia juga menuntut peruntukan lah yang sesuai, yang dapat dilaksanakan dalam keadaan yang baik. Contoh kalau kita nak beralihkan daripada subsidi kepada sektor pendidikan, sudah pasti peralihan tersebut dari segi pulangannya berbeza. Kalau subsidi itu pulangannya amat serta-merta. Namun kalau pendidikan pula dia akan dapat kita rasai mungkin dalam tempoh 5-6 tahun ataupun 10 tahun akan datang. Tetapi perkara itu perlu dilakukan. Jadi saya rasa perkara-perkara tersebut mungkin akan diberi penekanan lah.